Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah untuk kali ini kita akan sambung lagi sesi pembelajaran kita. Masih lagi dalam tajuk yang sama, ahwal ashabul furud, dan untuk kali ini sambungan kepada video sebelum ni berkaitan dengan ahwalul jad, yakni keadaan datuk dalam mewarisi harta peninggalan. Yang mana pada sesi sebelum ni saya telah terangkan tentang keadaan datuk. Ia ada berapa keadaan? 4 keadaan. Yang pertama, kedua, ketiga sama sebagaimana keadaan si ayah si mati. Manakala keadaan yang keempat adalah si datuk kepada si mati ni tidak akan memperolehi harta peninggalan dengan sebab terhalang oleh ayah ataupun dengan sebab adanya ayah si mati. Itu sebagai ulang kaji secara ringkas. Dan untuk kali ini saya akan terangkan tentang al-farqu bainal ab wal jad, yang beza di antara ayah dan datuk si mati. Untuk tu para pelajar boleh rujuk pada muka surat 15 buku teks. Dan sebagai memudahkan para pelajar, saya telah ambil satu nota untuk memudahkan para pelajar lebih faham berkaitan dengan al-farqu bainal ab wal jad. Yang ini isinya sama saja sebagaimana buku teks tadi, cuma diringkaskan. Bagi yang dah ada boleh rujuk pada nota ni, yang tak ada lagi boleh rujuk pada skrin paparan awak dah. Baik, di sini dia ada 4 perbezaan di antara ayah dan datuk dalam mewarisi harta peninggalan. Yang pertama sekali, al-ab la yuhjibuhu ahadun. Ayah si mati tidak akan dihalang oleh mana-mana waris dalam mewarisi harta peninggalan. Itu yang pertama. Tak kira dah siapa-siapa yang ada bersama dia, tidak akan dapat menghalang dia mewarisi harta peninggalan. Adapun datuk, al-jaddus sahih, sebelah kiri ini adalah datuk si mati. Datuk pula berbeza, yakni al-jaddu yuhyibuhul ab. Datuk si mati akan dihalang oleh ayah dari mewarisi harta peninggalan. Yang ini bila mana dalam satu situasi itu adanya datuk dan ayah, maka datuk otomatiknya tidak akan memperolehi harta peninggalan sebab dihalang oleh ayah si mati. Itu yang kedua. Itu dari segi datuk. Yang kedua, situasi yang kedua, al-abu yahjubu ummul ab. Ayah akan menghijab ataupun menghalang nenek sebelah ayah si mati. Ayah akan menghalang nenek sebelah ayah si mati. Yang tu saya terjemah secara mudah faham. Nenek sebelah ayah si mati, ummul ab. Adapun datuk pula, al-jaddu la yahjubu ummul ab. Datuk tidak akan menghalang ummul ab, nenek sebelah ayah si mati. Datuk tidak akan menghalang nenek sebelah ayah si mati. Situasi yang ketiga, keadaan yang ketiga, yahjubul ikhwah wal akhawatul asyiqqa aw li'ab bil ittifaq. Yakni ayah akan menghalang, akan menghijab adik-beradik seibu sebapa dengan si mati ataupun sebapa dengan si mati. Manakala datuk pula yahjubul ikhwah wal akhawatul asyiqqa awliya indal imam. Datuk pula sama juga, dia akan menghalang adik-beradik seibu sebapa dengan si mati ataupun sebapa dengan si mati di sisi pendapat Imam Abu Hanifah. Manakala ada lagi pendapat yang mengatakan datuk tidak menghalang. Itu ada perbahasan dalam topik yang
yang khusus berkaitan dengan datuk ni pula. Baik. Itu yang ketiga. Manakala yang keempat dalam perbahasan tentang ibu, hak bagi ibu. Baik, kita tengok li ummi sulusul baqi. Bagi ibu si mati akan memperolehi sulusul baqi. 1/3 dari baki harta peninggalan bila mana ada bersama dia ataupun dia bersama dengan ayah wa ahaduz zaujain dan salah seorang dari suami isteri. Sebagai contoh gambarannya, contohnya si lelaki meninggal, dia akan tinggalkan seorang isteri az-zaujah, seorang ayah al-abu, seorang ayah dan seorang ibu. Maka dalam situasi ini, ibu dalam situasi ini akan memperolehi 1/3 dari baki harta peninggalan. 1/3 dari baki harta peninggalan. Maksudnya keseluruhan harta peninggalan tu akan dibahagikan dulu. Dibahagikan kepada siapa sini? Adanya az-zaujah tadi. Jadi zaujah akan dapat 1/4. Selebihnya dia akan jadi baki. Baki di situ si ibu akan mendapat 1 bahagian ataupun 1/3 dari baki tersebut. Manakala yang selebihnya akan diberikan kepada ayah. Ayah akan memperolehi asabah. Jadi isteri si mati 1/4, ibu dapat sulusul baqi, ayah akan dapat asabah. Itu dalam situasi adanya ayah. Jika ditukar keadaan tersebut dengan dibuang ayah, ditukar dengan al-jaddu, dengan datuk, maka si ibu si mati akan memperolehi sulusul jami', 1/3 dari keseluruhan harta. Berbeza dengan situasi tadi. Situasi tadi, bila mana dia bersama dengan ayah, dia akan memperolehi 1/3 dari baki harta peninggalan. Manakala bila mana dia bersama dengan datuk, dia akan memperolehi 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan. Bila mana dia bersama dengan datuk dan salah seorang dari suami isteri. Tak kira lah yang meninggal tu isteri ataupun suami. Baik, itu sahaja berkaitan dengan al-farqu bainal ab wal jad. Yang ni beza di antara ayah dan datuk. Jadi sekadar itu saja. Jika ada apa-apa soalan untuk ditanya, boleh WhatsApp ataupun hubungi saya. Sekadar itu saja dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.